Ali malu memegang pipi, agaknya malu melihat suraya. Sebelum anda lena bermimpi, dengarlah dahulu pidato saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Puji dan syukur dipanjat ke hadrat ilahi kerana dengan rahmatnya kita dipertemukan dalam majlis pada hari ini. Selawat dan salam buat junjungan besar Muhammad SAW kerana berkat perjuangan baginda. Berkocaknya darah dalam sepatu baginda, dapat lagi kita merasai dua nikmat yang terbesar, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Senjabak kasih seharum kasturi buat saudari peneraju majlis, jemaah hakim yang berintegriti, warga pendidik yang disanjungi, seterusnya rakan-rakan seperjuangan yang saya hormati. Mahasiswa aktif dalam bidang sukan mampu meningkatkan prestasi akademik. Demikianlah tajuk pidato saya pada hari ini. Hadirin yang bervisi, pidato yang akan saya sampaikan pada hari ini akan membincangkan satu tajuk yang agak signifikan dengan situasi dan realiti semasa mahasiswa dan mahasiswi pada hari ini. Tajuk ini amat bersesuaian kerana pada hujung bulan Januari yang lepas, Kejohanan Sukan Majlis Sukan Universiti Malaysia MASUM telah pun bermula pada fasa 1 di UiTM Arau Perlis. Dan program MASUM 2020 telah pun dijadualkan akan berlangsung sepanjang tahun ini, iaitu sehingga akhir bulan November di UiTM Melaka. Namun begitu, setiap apa yang kita rancang tidak semuanya mampu menjadi realiti. Hakikatnya, seluruh negara telah pun digemparkan dengan isu pandemik COVID-19 atau juga dikenali sebagai pandemik coronavirus yang telah mengakibatkan semua manusia di seluruh negara perlu kuarantin, mengamalkan penjarakan sosial dan hanya duduk di rumah. Hal ini telah memberi kesan yang amat besar kepada semua kerana perhimpunan yang melibatkan ramai orang perlu dielakkan. Oleh itu, pertandingan sukan semua telah ditunda ke tahun hadapan. Jadi mari kita berbalik kepada tajuk pidato kita. Penglibatan mahasiswa dalam bidang sukan di universiti sering dikaitkan dengan pencapaian akademik mereka dalam setiap peperiksaan yang dijalankan. Bagi mahasiswa yang aktif bersukan dengan mewakili universiti, Kejohanan Sukan seperti Kejohanan Sukan Majlis Sukan Universiti Malaysia MASUM dikatakan punca mereka mendapat keputusan yang tidak begitu memberangsangkan. Menurut Kanta Kumar, kecemerlangan akademik di Malaysia menjadi asas kepada pengukuran kejayaan seseorang individu. Sebahagian besar masyarakat Malaysia lebih mementingkan prestasi akademik yang cemerlang agar memperolehi status yang lebih berprestij. Pendidikan dari segi falsafahnya bertujuan untuk memperkembangkan potensi individu yang merangkumi aspek jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Walaupun terbukti nilai-nilai positif dalam kegiatan sukan dan rekreasi, kebimbangan terhadap gangguan prestasi akademik masih tetap wujud. Masyarakat berpendapat penglibatan secara aktif dalam bidang sukan memberi kesan yang negatif ke atas prestasi akademik. Ada yang merumuskan pelajar yang aktif bersukan tidak mempunyai masa yang cukup untuk mengulang kaji pelajaran. Prestasi akademik pelajar sering dikaitkan dengan kegiatan sukan yang diceburinya. Kegagalan dalam pelajaran selalunya dirujuk kepada masa yang banyak dihabiskan untuk bersukan dan melakukan kegiatan riadah seperti aktiviti rekreasi. Pandangan sebegini seringkali kedengaran walaupun telah banyak kajian yang dibuat menyangkal kenyataan ini. Kajian Muhammad Yusof pada tahun 1983 misalnya mendapati bahawa penglibatan dalam sukan dan aktiviti gerak kerja kurikulum yang lain tidak menjejaskan prestasi akademik asalkan mereka tahu mengagihkan masa untuk bersukan dan untuk berakademik. Manakala beberapa kajian pula mendapati pencapaian akademik pelajar yang aktif bersukan adalah lebih rendah berbanding dengan mereka yang kajiannya mendapati bahawa pelajar-pelajar sekolah tinggi menghargai aktiviti kurikulum lebih dari kerja akademik mereka. Beliau berkata fenomena ini boleh membawa hasil negatif kepada pencapaian akademik. Berdasarkan kajian-kajian yang dijalankan sebelum ini, dapat kita simpulkan bahawa terdapat kesan positif dan juga negatif penglibatan pelajar dalam bidang sukan. Sidang Dewan Intelektual sekalian, di Malaysia, kecemerlangan akademik akan menjadi kayu ukur serta asas kepada kejayaan seseorang individu.
Bagi memperoleh status yang lebih tinggi dan berprestij, segolongan besar masyarakat Malaysia telah mementingkan pencapaian akademik yang cemerlang. Sesungguhnya hanya status ilmu sahaja yang dilihat dan memang benarlah kedudukan ilmu itu sangat tinggi. Pendidikan dari segi falsafahnya bertujuan untuk membangunkan pembangunan modal insan serta memperkembangkan segala potensi yang dapat dicungkil dalam diri setiap pelajar. Sesetengah ibu bapa, terutamanya masyarakat luar bandar, masih tetap dengan kepercayaan mereka bahawa penglibatan dalam lapangan sukan hanya akan mendatangkan gangguan serta menjadi punca kepada kemerosotan pencapaian akademik anak-anak mereka. Mereka tidak mahu anak mereka akan leka dibuai minat terhadap pendidikan luar bilik darjah sehingga akan mengabaikan pelajarannya satu hari nanti. Mereka juga masih belum percaya dan dapat menerima bahawa dengan pelibatan kegiatan kokurikulum khususnya sukan ini sebenarnya amat membantu pelajar dalam mengembangkan potensi diri serta banyak memberi impak positif walaupun ke bidang kerjaya di masa hadapan. Siswa-siswi harapan bangsa, pencapaian akademik pula sentiasa dikaitkan dengan pelibatan sukan yang diceburi. Masa yang telah banyak habis dengan latihan sukan hanya menjadi rujukan dan tuduhan terhadap kegagalan dan menurunnya prestasi akademik. Pandangan ini masih tidak lekang dari pemikiran masyarakat negara ini umumnya, walaupun telah banyak kajian yang berjaya membuktikan dan menyangkal pandangan yang salah ini. Kajian Muhammad Yusof mendapati bahawa prestasi akademik tidak akan terjejas melainkan seseorang pelajar yang bergiat aktif dalam bidang sukan, bijak untuk menguruskan masa dalam pembelajarannya. Serta jika seseorang individu minat akan sukan yang diceburinya, pasti dia akan bersungguh-sungguh dalam aktiviti sukan tanpa meninggalkan keutamaannya untuk belajar. Kesedaran diri perlulah ada agar diri terus melonjak ke arah kecemerlangan holistik. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, sukan di Malaysia adalah bahagian yang penting dalam budaya Malaysia. Sukan di Malaysia sangat popular dari aspek penyertaan dan pemandangan. Rakyat Malaysia dari pelbagai lapisan masyarakat menyertai pelbagai sukan untuk rekreasi dan persaingan. Dalam definisi yang paling luas, 4 sukan rekreasi yang paling popular di kalangan penduduk umum Malaysia adalah senaman berjalan, latihan aerobik, latihan kekuatan dan berjalan. Sukan lain yang paling popular ialah berbasikal, berenang, memanjat, berkhemah, bowling, mendaki, membancing dan selam scuba. Terdapat 4 jenis sukan, antaranya sukan tradisional ataupun sukan rakyat, sukan padang, sukan balapan dan sukan air. Di Malaysia, sukan air ini juga antara aktiviti yang menarik perhatian ramai. Terdapat pelbagai sukan air yang dilakukan di Malaysia seperti kapal layar, bot laju, kayak, perahu panjang, berenang, menyelam, polo air, gimnastik, snorkeling dan sebagainya. Sukan-sukan ini biasanya dimainkan sama ada di dalam pusat akuatik, kolam, tasik, sungai dan laut. Sukan air di Malaysia juga telah diperkenalkan sehingga ke peringkat antarabangsa. Para hadirin bestari yang saya kasihi, secara umumnya, kebimbangan terhadap keciciran anak-anak dalam akademik menjadi satu faktor yang mempengaruhi ibu bapa lebih menekankan pendidikan akademik. Kecenderungan ibu bapa yang melihat akademik boleh membawa kepada masa depan yang cerah, dalam masa yang sama turut keciciran dalam bidang bukan akademik seperti sukan. Ini merupakan proses pendidikan yang tidak adil di mana menidakkan potensi pelajar dalam sukan untuk turut berada dalam landasan sebagai atlet yang perlu digilap. Falsafah pendidikan negara antara lainnya adalah bermatlamat mewujudkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Seiring dengan penekanan dalam akademik, seharusnya sistem pendidikan negara turut memberi penekanan terhadap pelibatan pelajar dalam sukan. Aspek kokurikulum atau pendidikan di luar kuliah penting bagi membina kemahiran insaniah, kemahiran generik serta pembangunan diri secara menyeluruh. Beberapa penyelidik telah berjaya membuktikan bahawa terdapatnya hubungan yang positif antara pencapaian akademik yang baik dengan aktiviti kokurikulum.
Azizah Abdul Razak tahun 2002 mengatakan dalam melahirkan pelajar yang mempunyai keseimbangan mencakupi aspek perkembangan rohani, jasmani dan sosial, aktiviti penting yang berkesan ialah melalui kegiatan aktiviti kokurikulum. Warga dewan yang berintelektual. Penyelidik beranggapan pelajar tidak mempunyai masa senggang yang fleksibel untuk melakukan aktiviti fizikal pada waktu senggang kerana penekanan pada bidang akademik sangat tinggi. Manakala masyarakat beranggapan pelajar cemerlang diklasifikasikan sebagai seorang yang nerd dan kurang bersosial, apatah lagi melibatkan diri dalam sebarang bentuk aktiviti fizikal. WI tahun 2013 berpendapat masalah kurangnya pelibatan pelajar dalam aktiviti fizikal di sekolah menjadi satu isu yang melanda institusi pendidikan negara ini. Sikap terhadap sukan yang rendah turut menjadi punca kepada kurangnya pelibatan mereka dalam sukan yang mengundang kepada peningkatan penyakit obesiti yang menjadi punca kepada beberapa penyakit kronik seperti jantung, buah pinggang dan sebagainya. Kini, kerjaya di dalam sukan turut menjadi bidang yang penting di Malaysia. Oleh yang demikian, sikap terhadap sukan perlu diingatkan melalui pendidikan yang berasas fizikal yang nyata berlandaskan keseronokan agar menarik pelajar untuk melibatkan diri dalam aktiviti sukan secara sukarela dan dalam masa yang sama menguruskan sesi pembelajaran dengan berhemah. Pendidikan yang adil perlulah selaras dengan kecerdasan yang berbentuk kecergasan dan kesihatan agar ia seiring dalam konteks pembangunan pelajar ke arah pelajar yang proaktif. Begitu juga dalam menilai kebolehan pelajar dalam sukan dan kemahiran lain. Fenomena menentukan tahap kecerdasan pelbagai banyak dijalankan sama di sekolah harian biasa maupun sekolah melalui saringan pelajar cemerlang dalam akademik bertujuan melihat aspek kecerdasan mereka. Hadirin sekalian, pelibatan pelajar dalam aktiviti fizikal lebih kerap menjadikan mereka lebih cergas dan minda mereka akan lebih menerima pembelajaran. Apabila seseorang berada dalam keadaan cergas fizikal, dia tidak akan menjadi seorang yang malas dan tidak aktif. Malah kecergasan fizikal seringkali dikaitkan dengan keupayaan seseorang individu menggunakan masa senggang mereka. Dapatan ini selari dengan kajian oleh Azrina yang menjalankan kajian ke atas pelajar pintar dan berbakat tentang hubungan kecergasan fizikal dengan pencapaian akademik. Hasil kajian menunjukkan kebanyakan pelajar pintar berbakat mempunyai markah yang tinggi dalam akademik dan turut mempunyai tahap kecergasan fizikal kategori cergas. Ini membuktikan bahawa pelajar yang cergas dan bersukan membantu pelajar dalam meningkatkan prestasi akademik. Ini kerana individu yang mengaktifkan diri dalam aktiviti bersukan mempunyai stamina yang baik dalam melakukan aktiviti belajar secara berterusan. Hadirin yang dihormati sekalian, secara keseluruhan, jelaslah bahawa selain kepentingan akademik, pelajar juga perlu tidak keciciran dalam aspek kecergasan yang lain. Walaupun tahap kecerdasan adalah berbeza, penekanan sepenuhnya terhadap akademik tidak perlu lagi dibudayakan dalam sistem pendidikan negara kerana boleh menyebabkan pelajar yang memiliki kecerdasan tertentu merasa tersisih dan tidak dihargai. Walaupun setiap pelajar mempunyai tahap kecerdasan yang berbeza dan memiliki tahap rendah pada kecerdasan tertentu, namun kecerdasan ini mampu menyerlah jika dibantu dengan beberapa faktor. Perkembangan kecerdasan ini perlulah melalui beberapa faktor yang dapat membantu potensi mereka menyerlah. Menurut Gardner, faktor persekitaran memainkan peran yang penting dalam mempengaruhi sesuatu kecerdasan dan bukannya faktor genetik. Malah, kecerdasan yang tidak mempunyai tahap tinggi boleh diasah dan dipertajamkan melalui persekitaran yang kondusif. Selain kecenderungan mereka dalam akademik, pelajar turut mempunyai hubungan yang positif kuat dengan sikap terhadap sukan. Pembudayaan sukan dimulakan pada peringkat sekolah kerana ia adalah satu titik tolak kepada pelajar dalam mengaktifkan diri dalam sukan sama ada secara riadah maupun serius. Malah usaha pendidik dalam mendorong pelajar kerana keterlibatan dalam sukan perlulah secara menyeluruh tanpa menyisihkan pelajar yang tidak berkemahiran sukan maupun pelajar yang berpotensi dalam sukan secara adil. Selain itu, ia boleh menukar agama mereka tentang melibatkan integrasi dan kesihatan mental yang baik. Pelajar
dapat pengalaman melalui proses komunikasi dan aspek bekerjasama sesama mereka. Ini menyumbang kepada sifat kemuafakatan yang perlu dididik dan dibentuk pada peringkat awal usia pelajar. Selain itu, dapatlah dikatakan bahawa penglibatan pelajar secara aktif dalam sukan tidak mendatangkan implikasi negatif terhadap pencapaian akademik. Keputusan kajian ini bertepatan dengan hasil kajian yang dijalankan oleh Muhammad Razali, di mana beliau juga mendapati sebilangan besar daripada responden berpendapat bahawa penglibatan mereka dalam bidang sukan tidak menjejaskan pencapaian akademik mereka. Kebanyakan mereka berpendapat pembahagian masa yang bijak antara akademik dan sukan banyak membantu mencapai kejayaan dalam pelajaran. Para atlet juga memberi tumpuan yang lebih semasa kuliah berjalan kerana mereka tahu mereka telah banyak menghabiskan masa di gelanggang atau padang. Jadi para atlet juga berpendapat bersukan boleh membantu menyihatkan otak mereka. Oleh itu, walaupun mereka aktif bersukan, tetapi mereka masih dapat belajar dengan baik dan senang mengingati pelajaran. Mereka juga berpendapat sukan boleh menjamin masa depan seperti mendapatkan pekerjaan, beasiswa, kenaikan pangkat dan sebagainya. Terdapat beberapa faktor lain yang terlalu personal seperti pengaruh keluarga, sikap, suasana pembelajaran di rumah, pengaruh rakan sebaya, pengaruh pensyarah atau guru, kaedah pengajaran dan pembelajaran, minat dan aspirasi pelajar itu sendiri. Jadi kesimpulan yang boleh dibuat ialah penglibatan pelajar secara aktif dalam bidang sukan memang tidak mempengaruhi pencapaian akademik. Bahkan dari segi kecemerlangan, mereka lebih baik berbanding dengan pelajar yang tidak aktif bersukan. Selain faktor bersukan, terdapat faktor-faktor lain membantu mereka berjaya dalam pelajaran seperti pengaruh keluarga, persekitaran, galakan dan motivasi yang berterusan dari semua pihak. Ungkapan-ungkapan seperti badan sihat, otak cergas, bersukan, menyihatkan badan dan seumpamanya jelas boleh diterima dan mempunyai perkaitan langsung dari segi kecerdasan minda dan kesihatan badan. Oleh itu, saya berharap tajuk pidato saya pada kali ini dapat membuka minda bagi mana-mana pihak yang masih mempunyai tanggapan atau pandangan yang salah mengenai pelibatan mahasiswa dalam bidang sukan di peringkat universiti. Saya juga boleh dijadikan testimoni kerana saya juga merupakan seorang atlet UNIZA dalam bidang sukan air iaitu kayak dan perahu panjang. Walaupun saya aktif bersukan, sering mempunyai latihan pada setiap hari, namun saya masih mampu menjaga prestasi akademik saya. Sekian sahaja pidato saya pada kali ini dan saya ingin memohon maaf sekiranya tersilap kata dan terdapat tutur bicara yang kurang sopan semasa saya menyampaikan pidato tadi. Sebelum saya mengakhiri pidato saya, izinkan saya untuk memberi serangkap pantun. Dari Kedah ke Pekansari, beli swasta di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.